Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Selamat tengah hari, selamat menjamu selera. Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Apa khabar saudara Muhammad Jafri? Kita juga saudara Al-Jafar, Sengkang, saudara Ramzul, Zul. Apa khabar sahabat? Doa saya anda sentiasa sihat walafiat. Saudara Samsudin, saudara Ahmad Talatat, saudara Muhammad Jeffrey, saudara Nazar K, saudara Izzuddin. Itu juga saudara Manaf Pandemic katanya. Bagaimana makan tengah hari saudara hari ini? Saudara Abdul Rahman daripada Johor Bahru. Suasana di sana bagaimana sekarang, Saudara Rahman? Apakah hujan ataupun sudah terang benderang? Puan Fatimah, Saudara Junaidah Jalil, Saudara Nur Azman Yusof. Siapa lagi? Puan Nurliza. Nanti lambat-lambat nanti kalau tak sempat saya santun, jangan marah saudara ya. Begitu juga Sayulan, selamat, moga sihat semua. Cik Puan Yati, apa khabar? So, Ali Jaafar, JRM Haryati, apa khabar anda? Saudara Syarul, Saudara Ibrahim, Wandi Aiman, Boktaya katanya, Puan Neng, Saudara Kamaluddin, Wandi Aiman, Siti Manja lah sikit ya. Saudara Abdul Wahab, Saudara Azman Yusof dari Senawang, Saudara Puan Rubiah Osman, Waalaikumsalam. Saudara Syamsul Anwar, selamat petang. Hadir bersama air mata kucing 2 butir bahulu ikan. 2 butir kuih bahulu yang buat daripada ikan lah tu ya. Gambar ikan, ada pelika ikan saudara. Puan Hariza Ina. Untuk teman-teman, selamat petang. Puan Saidiah Rajimin. Saudara Abdul Rahim, Saudara Abdul Halim Majid. Ya, saudara. Begitu juga Saudara Azli, Saudara Hariza, Amy Bashir. Apa khabar? Razak bin Muhammad Nur. Saudara Samsul Anwar. Saudara Ramli Karim Suara. Salam. Makan pindang rebus. Pindang rebus cicah kelapa. Tak pernah saya dengar pula tu saudara. Saudara Baju Coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dari Kota Singa. Ya, Baju Coklat. Saudara Muhammad Azli Muhammad Ali. Apa khabar? Orang Kota Baru. Saudara Haji Mat Radhi Hanafi. Alhamdulillah. Atas doa Tuan Haji, gigi saya nampaknya bertambah baik. Tapi tak boleh lagi makan benda yang keras-keras ya. Puan Fuziwa. Saudara Matmed. Saidiah GC Channel katanya. Itu juga dengan saudara Matmed ya saudara. Baik saudara, petang ini saya nak bercerita sikit-sikit mengimbau masa silam. Waktu kita anak-anak kecil dulu saudara. Dah tua-tua begini, saudara Abdul Halim Majid ya, saudara Mat Azmi tengah berkemas rumah untuk pindah rumah baru. Bukan berpindah dari Parti UMNO ke Bersatu. Bergantin baru, pindah rumah baru. Alhamdulillah. Puan Rubidin, selamat petang. Begitu juga saudara Syukri. Bagi seluruh kaum wanita yang berkesempatan bersama dengan saya petang ini, saya ingin mengucapkan salam dan selamat Hari Wanita Sedunia. Hari ini saudara kita kena menghormati warga wanita, ibu kita, saudara Muhammad Rafi Ahmad, lebih Shah Alam, saudara Muhammad Fauzi, saudara Rahim BJG. Hari ini adalah Hari Wanita Sedunia. Saudara Zali Stapa pasal hadir daripada Mas. Bagaimana suasana di sana? Cuma nak tahu itulah saudara. Supaya teman-teman yang mengikuti pencerahan saya ini, mereka juga dapat mengetahui kedudukan, duduk perkara lah kata orang, bagaimana tempat anda, apakah hujan ataupun panas. Puan Nuremi Jaafar, selamat petang. Puan Rahimah BJG,
Saudara Syahar, saudara Aisyah, saudara Syamsul Syam. KJ meroyan katanya. Itu malam nantilah kita nak balon ke tak balon. Saya fikir orang dah tak ada, dia dah tak ada local standby. Dah tak ada kena-mengena dengan kita. Buat apa nak cakap, biarlah. Melainkan kalau dia masuk parti lain tu soal lain. Tapi orang yang telah tersingkir. Saudara Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabar aku, Sungai Petani. Doa saya, Sungai Petani semua sihat walafiat. Ya Syahar, saudara Syahar Ibrahim, itu juga saudara Aisyah, Syed Muhammad Muhaimi, Mak Timah. Selamat Hari Wanita Sedunia, saudara. Kerana hari ini sedunia menyambut Hari Wanita, saudara. Dan kalau boleh, jika anda ada kesempatan, bawalah ibu ataupun isteri anda atau kekasih anda makan-makan ke memuai senuai sambil mengimbau masa silam, saudara. Saya hari ini nak berbicara tentang masa kecil-kecil bila saya tengok anak-anak kecil, cucu-cucu saya lihat mereka main lato-lato apa saya nak sebut pun tak tahu. Tapi ada Ibu Menteri kata lato-lato ini tak sesuai kerana bahaya untuk anak-anak. Memanglah dia keras, dua objek itu bila berlaga. Kadang angkat bila laju terkena kepala boleh bengkak, saudara. Ya saudara. Jadi dalam keadaan sekarang, laporan cuaca di Hulu Sungai Raub panas. Raja Kamal, Raja Baizan, semoga sihat walafiat. Tadi saya terima banyak gambar teman-teman mengantar pada saya. Dia tahu petang-petang begini saya akan bercerita ataupun mengulas suasana masa memori dulu. Antara gambar yang dihantar kepada saya membuatkan saya terimbau. Kerana gambar peti TV hitam putih yang ada macam ada skrin, saudara. Tapi dia lipat kayu tu penutup dia tu. Dia bukan terbuka je. Dia macam satu peti. Kemudian ada pintunya boleh buka, tarik. Bila saya melihat peti televisyen itu, saya teringat. Dulu televisyen itu ada di rumah Allahyarhamah ibu saudara saya. Cikgu Uda Putih. Suaminya seorang guru, adalah televisyen hitam putih, saudara. Saudara Mak Sepana Jaya. Jadi bila dia kirim gambar itu, saya teringat, terimbau lah masa kecilnya dulu, saudara. Susah nak tengok TV. Nak tengok siaran televisyen, kampung saya tak ada bekalan elektrik. Jadi kena bayar 5 sen kalau cerita-cerita biasa. Kalau cerita Melayu, saudara, kena bayar 10 sen. Dan kita duduk dalam kawasan yang berkurung tu. Nak masuk pintu 5 sen atau 10 sen. Duduk pun atas kursi panjang begitu, saudara. Apakah anda masih ingat? Jadi tengah-tengah sedap tengok filem itu, tiba-tiba mati enjin dah, generator Honda. Bila putus begitu, dah terputus. Kemudian adalah pemilik kedai tu, dia isi minyak, dia pasang balik bekalan elektrik. Waktu dulu, susahnya kami dulu nak tengok TV pun tak boleh, saudara. Kalau nak tengok, menonton filem-filem macam dulu Man from Uncle, cerita Gusti. Dulu zaman itu kalau Gustinya, tokoh Gustinya Elia Keroyakin dengan Mark Lewis. Saudara. Dan untuk Gusti atau cerita Man from Uncle jam 11 malam tak silap saya. Ataupun 10 malam. Itu kena bayar 5 sen. Tapi kalau cerita Melayu, hari Jumaat, malam Sabtu, kena 10 sen. Macam-macam filem lah. Sebab itu dulu bila adanya tayangan filem Melayu berjudul Siti Tenggang, malam tu juga ribut, macam mana kena ribut balasan Allah kepada anak yang menderhaka. Filem itulah dulu, saudara. Saudara Mak Sepana. Jadi bila kita menonton filem, itulah masanya untuk kita menonton wayang-wayang lama. Tapi ramai, saudara, dalam kampung. Satu kampung tengok. Kemudian tuan punya kedai tu dia jual kacang rebus ataupun kacang kuda. Satu bungkus 5 sen. Dan saya juga melihat, saudara, macam mana gambar itu, gambar televisyen. Kemudian ada gambar anak-anak kecil main guli. Ada dua jenis guli yang kita main kecil-kecil dulu, saudara. Satu guli yang kecil. Guli yang kecil itu kadang-kadang kita main tikam-tikam. Dalam satu gelanggang letak, bila kita balinglah. Guli itu dikumpul. Katalah bertaruh.
Selalunya berkawan lah 3-4 orang. Seorang 5. Letak 5 butir guli kecil. Setara. Macam-macam warna, macam-macam lakaran ada pada guli tu. Jadi 5, kalau 3 orang ada 15 butir guli dalam gelanggang. Letak gelanggang, lepas tu ada dia punya tempat tu untuk kita baling. Kalau kena guli itu keluar daripada gelanggang, itu milik kita. Begitulah. Itu satu guli yang kecil. Satu lagi saudara, guli putih. Dia besar. Guli besar ni saudara kita kata kena main penda dia panggil. Jadi guli ni, ini pendajai ke kawan saudara. Sebab bila kita baling pada guli itu, dia keluar daripada gelanggang. Kemudian kita kena kita panggil apa? Letik lah. Kita letikkan guli itu sikit-sikit. Depender lah. Guli itu sedikit. Sejauh mana yang mampu kita buat. Yang seronok saudara, kadang-kadang adik-adik kecil kita ni, dia tak berapa bijak untuk menghantar guli kita jauh-jauh. Jadi guli mereka yang sedang Adam jebat, guli putih tu kita ketuk, tele tu sampai ke tepi, acuan limbah. Kemudian bila last kali kita pukul masuk dalam limbah. Guli itu tidak boleh diambil dengan tangan. Tu peraturan main penda dia panggil. Guli warna putih tu. Dia kena ambil dengan siku. Jadi dia kena kuih lah dengan siku. Kuih untuk bawa masuk ke dalam gelanggang balik. Baru selesai. Bayangkanlah saudara kalau guli tu masuk dalam limbahan. Limbahan, maklum saya lah rumah dulu tu. Atas, lepas tu bawah tu ada kawasan limbah dekat dapur tu. Guli tu dia petik masuk ke dalam limbah. Dan pemilik guli itu dia kena kaislah guli tu dengan siku. Tak boleh dengan tangan. Kalau ambil dengan tangan, foul. Gitulah kecil-kecil dulu kita main guli. Dua jenis guli. Satu guli jernih yang kecil, sebesar jari kelinting. Dan satu lagi jenis putih, seperti sebesar bola buah pimpong. Itu dulu. Kita main guli. Kemudian juga saya lihat juga macam dulu kita main kotak-kotak. Di kampung saya tu ada pekan kecil. Jadi pagi-pagi kita carilah kotak rokok. Kotak rokok ni pula ada nilai dia. Kotak rokok yang paling murah sekali, kotak rokok, dia panggil rokok cap tembak, Rough Rider. Itu nilainya 1 tukar dengan 1. Tapi untuk dapatkan satu kotak gold leaf, jenis jenama gold leaf tu, satu kotak gold leaf, dia kena cari 3 kotak Rough Rider, kotak rokok tembak. Untuk dapat kotak rokok Craven A misalnya, lagi mahal. Itu dapat ni satu kotak rokok Craven A nilainya 10 kotak Rough Rider. Dia tak boleh beli dengan wang tak boleh pakai saudara. Pertukarannya begitu, kecil-kecil lagi dah. Ini bagi saya macam perjudian jugalah masa anak kecil. Bila pokok kita penuh susun. Kotak-kotak rokok ni kita kutiplah dekat kedai-kedai makan. Orang dah habis buang, dia campak di kotak-kotak tu kita ambil. Kemudian kalau kotak rokok Capstan, saya ingat lagi, kotak Capstan tu warna biru. Itu 4. Satu kotak rokok Capstan bersamaan dengan 4 kotak rokok Rough Rider ataupun rokok tembak. Begitulah saudara. Jadi kita masing-masing cari kotak, dan kotak-kotak ini akan disusul atas tin. Pot susu, letak dalam gelanggang, kita pun ambil slipper saudara, kita baling. Berapa yang kotak itu keluar gelanggang, itulah kita punya menangnya. Kalau dia jatuh daripada kotak itu dan hanya dalam kawasan masih lagi dalam gelanggang itu bukan milik kita. Ataupun disusun di atas getah. Getah ni kita main juga saudara. Getah yang kecil-kecil tu, warna merah, warna hitam, warna biru. Getah ni kita susun atas 2 kayu berpalang, palang kayu tu, maka kita pun lastik getah tu. Itu permainan kami dulu-dulu saudara. Tapi yang paling seronoknya saudara, bila tiba musim durian. Bila tiba musim durian, kampung saya tak ada pokok durian. Tapi orang datang kampung jual buah durian. Kita pun ambil biji durian saudara. Biji durian ini dijadikan tagan saudara. Kreatifnya anak-anak kecil kita dulu saudara. Zaman kita orang kreatif. Jadi biji durian itu dah dicuci, simpan 2-3 butir dalam poket. Kemudian pergi cari penutup botol. Kita panggil penutup lemonade lah saudara. Ambil penutup botol itu, kita ketuk.
Kita ketuk sampai dia lepir. Kemudian diasah, kemudian dicucuk dengan 2 lubang. Jadi dimasukkan tali. Tali itu mesti yang jenis keras lah, tak bolehlah tali sembarangan. Selalunya kita panggil tali tangsi ataupun tali rawai. Jadi diikat ujungnya 2 barulah. Bila kita tarik tu macam letuk-letuk juga saja, tapi dia berpusing macam gasing. Bzz, bzz. Itu kita main dengan biji durian. Sebab yang penutup botol tadi itu dia jadi macam pemutus ataupun untuk bagaimana untuk kita memastikan ia boleh membelah biji durian. Seronok saya main. Leka lah. Kalau cuti sekolah daripada hari Sabtu dengan hari Ahad tak ada lain lah. Ada biji durian, kemudian ada tutup botol yang kita jadikan sebagai tagan ataupun kita punya senjata. Jadi oponen kita ataupun orang yang bersebelah kita dia kena pegang biji durian yang telah diikat dengan tali ni, saya pegang. Jadi main bzz, bzz, sampailah biji durian itu terbelah 2. Kalau selagi tak dia ada time je saja, bukan boleh terus begitu sekali. Dia kena boleh 5 kali, 6 kali percubaan. Lepas tu giliran dia pula. Kita pula gunakan biji durian kita. Begitulah saudara kreatifnya anak-anak kecil dulu bermain. Permainannya tak ada lain apa yang ada di sekeliling kita. Saudara, dia sibuklah cari penutup orange ataupun penutup botol lah saudara. Kemudian kutip biji durian, pergi basuh, simpan dalam poket. Jadi, tapi anak-anak sekarang dia main latuk-latuk lah. Mahal harganya. RM5 satu. Dan bahaya. Kita tak ada bahaya benda tu. Jadi, keadaannya kita dari kecil lagi sudah pun diajar untuk bertukar. Tutup botol tu diketuk sampailah nipis. Kemudian, usai musim durian, ada pula lagi satu musim. Ini dekat-dekat nak puasa saya dulu. Selalunya permainan ini popular dekat puasa. Gasing kita main selepas musim raya. Dia musim permainan kanak-kanak dulu macam-macam. Secara Rabudin Pasak dia kata kalau tak ada duit beli guli, cari biji buah getah untuk gantikan guli. Betul? Biji getah tu di belakang ni ada ke tempat mak saya menuri getah tu, kita kutiplah biji getah. Biji getah penuh poket saudara. Saudara kamisan dahalan baling tin. Dalam atas tin tu kita letak kotak, itu panggil baling tin. Kita baling tu dengan dia tak boleh, kadang-kadang kita gunakan batu simen yang dibuat macam tagan tu, diketuk elok-elok, cantik-cantik supaya lepeh. Dia tak boleh ambil batu sembarangan ataupun dengan kasut selipar. Azari Tok Kaya, Pekawas Sara, Sardin Ho, Puan Syarifah, Hulu Balang Jambang katanya. Saudara Syahid Nur, biarlah cerita kaji, tak mau saya. Saudara Fuzia dia kata pernah ke Kampung Datuk. Ada jeti panjang dekat pemandangan laut yang luas, mengarik sekali. Oh, saudara Fuzia pernah datang kampung saya. Betul, ada satu jeti panjang. Jeti panjang tu menghala ke tengah laut. Kita panggil laut lah saudara. Sebenarnya sungai. Tapi memang pemandangan terlalu indah. Tenang dan damai. Begitulah saya membesar dalam suasana yang sebegitu. Bila hampir datang musim bulan puasa, macam-macam permainan anak-anak kecil kami, mereka cipta rekayasa permainan. Antaranya kalau saudara ingat, kita punya roda basikal, kan dia ada jaring-jaring tu, roda tu berguna untuk kita buat letup-letup. Kita ambil roda tu, itu kita dapat di kedai basikal lah. Bila roda tu tak digunakan oleh jaring lah, dia macam jaring saudara. Tapi kan pakai jaring roda basikal. Ambil roda tu sebab dia punya pemegang dia tu. Ada pemegang, ada dia punya lubang yang mencantumkan antara tayar dengan farewell dia tu. Prewell tu saya. Jaring itu diambil, dibengkokkan dan diletakkan paku. Antaranya tu letakkan paku yang dalam lubang tu. Dan di situ kita letakkan belerang ataupun mancis punya kalau saya ambil batang mancis tu, ujung mancis tu kan ada dia macam belerang dia tu yang menyalakan tu. Itu cabut, dia dikeluarkan belerang itu, masukkan dalam
lubang kecil itu, kemudian dipasak dengan paku. Kemudian bila kita nak bunyikannya, kita ambil, kita ketuk. Bila kita ketuk, berbunyi meletup. Pop! Oh, hebat saudara waktu itu. Dan ini selalunya sebelum hadirnya musim datangnya pistol mainan. Pistol mainan yang ada berbunyi. Dia bukan mainan begitu saja. Yang menggunakan peluru. Dia panggil peluru dia warna merah. Ada balutan bulat, satu gelongan dia mesti dalam apa ini gelung merah. Dan peluru ini diletakkan di antara pemetik dia tu, letak bawah, mainlah pertepap, berbunyi letupan. Mahal saudara, satu gelung, lima gelung peluru tu harganya 10 sen. Pistol itu dia tak nak beli, harga dia RM1.50. Tapi apa yang kita buat, kita terpaksa beli tiket untuk tikam. Satu tiket 5 sen. Kadang-kadang ada nasib dapatlah pistol. Tak dapat, tunggu lagi, cuba lagi. Ataupun kumpullah wang RM1.50, dapatlah beli pistol. Dia pistol tu ada dia punya pemetik dan dia punya pengetuk. Pengetuk kepada peluru yang warna merah tu saudara. Pop, baru berbunyi. Aduh, seronok saudara. Saya, Puan Halimah Syatun, dia beli biji getah untuk main congkak. Benar, saya biji getah tu dikumpul, main congkak. Congkak tu bukan dalam kayu. Congkak tu dalam lubang tanah. Duduk bawah rumah, dikorek mungkin 7 lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada satu lubang besar lagi. Belah kanan pun satu juga. Begitu juga openan. Jadi letaklah bermula dengan 5 kata. 5 butir biji getah. Kita pun ambil satu jalan. Pusing. Yang seronok je kalau kita dapat tembak kawan kita yang banyak dia punya biji getah dalam lubang sebelah lagi tu. Tapi itu pun tak berhenti dengan bergaduh saudara. Sebab ada juga yang mengelat kata orang. Saudara Ella Hamid, peluru belerang. Betul. Peluru belerang. Itu dua jenis. Satu yang peluru belerang tu yang warna merah. Habis dah seluar warna merah. Dah simpan benda tu kadang-kadang. Dia punya warna tu bila basah dia jadi merah. Dan saudara Halimatun Said dia kata, yalah duduk bawah tangga itu anak-anak gadis. Tapi kadang-kadang pun suri rumah pun tumpang semangkuk, main juga sekali. Kita tengok. Ini bukan permainan lelaki. Lelaki dia main pistol, main leletup gunakan buah cenderai. Anak gadis dia main pondok-pondok. Kemudian dia main congkak ataupun dia main galah panjang dia panggil. Galah panjang ni main lompat-lompat jengking-jengking. Berjengkit. Itu saya kata selalu saya tak main jenis itu saudara. Saya selalu ganggu anak-anak gadis ni. Terjengkit lalu terkangkang. Sebab dia bentuk dia macam satu line, lepas tu 1, 2, 3 petak. Kemudian di antara tu 2 petak. Jadi kaki tu mula-mula berjengkit satu kaki. Kemudian bila sampai sini baru boleh gundur kaki. Jadi terjengkit, terkangkang. Terjengkit, terkangkang. Patah belakang. Marah anak-anak gadis kat saya kalau saya cakap begitu saudara. Saudara, salam. Budak-budak lah ni main meriam kabat pun tak tahu. Saudara Ahmad Syami. Saya berhasrat untuk menceritakan tentang meriam kabat nanti bulan puasa. Bila kita mengenang memori kita bulan puasa nanti. Memang benar saudara, anak-anak sekarang tak tahu dia. Dia tak tahu. Cuma kalau orang di Kuala Kangsar, dia tahu. Sebab mereka ada peperangan. Berdentam. Ini kita cerita nanti masa datang bulan Syawal, bulan Ramadan nanti saya. Tak lama pun, 10. Tinggal saya ingat dalam 19 hari 18 hari lagi kalau tak silap saya. Rabudin Pasrat, kotak-kotak rokok yang dimenangi boleh dianyam susun buat tujung saji. Orang Perak panggil sangeh. Betul lah, tujung saji. Tapi ini kebanyakannya yang buat tujung saji itu anak-anak gadis. Orang lelaki tak ada, dia kasar perbuatannya. Dia tudung kotak-kotak rokok yang kita ada, kita kumpul apa semua bagi pada anak gadis, mereka akan menganyam cantik saudara. Dia jadi begitulah kreatifnya zaman dulu. Sekarang tak ada. Saya lihat sekarang ni saudara, segala-galanya adalah dibeli dengan murah. Saudara Muhammad Salim Mak Hashim main kahwin-kahwin. Ini bahaya saudara. Kecil-kecil dulu. Main kahwin-kahwin, ada perarakan pengantinnya. Ada tukang main kompangnya. Lepas tu ada pelaminnya. Tapi diacu-acu lah. Siapakah yang dapat jadi pengantin? Dia ni, katalah bidin. Dia dengan Radah.
Jadi dia agaklah dikawin-kawinkan. Saya tak suka main kahwin ni saudara, sebab selalunya saya akan diacu-acukan jadi pengantin. Bila saya jadi pengantin lelaki, lepas tu dipadankan pula dengan anak-anak gadis yang tak selera pada saya, saudara. Sebab saya tak minat. Saya Ahmad Syuami, kita main damula. Budak-budak lah ni tak tahu. Damula tu, ada juga sekarang ni ada. Kalau semuanya dalam monopolis. Dulu kita dah main monopolis. Saudara, Nurul Arsyad main pondok-pondok ni saya suka sebab ada gadis-gadis yang lebih tua daripada saya. Mereka akan mencari buah-buah cermai. Dia tumbuk buah cermai tu, campur dengan garam dan cili. Lepas tu letakkan dalam ni kulit lokan, saudara. Kulit lokan. Lokan tu besar. Dan setelah dibasuh semua, dijadikan seolah macam itulah pinggan. Jadi tumbukan buah cermai tu macam nasi lah. Main pondok-pondok. Nanti dihidangkan lah. Saya suka yang tu. Sebab dapat makan. Ya Puan Aisyah, Puan Nurul Aisyah. Saya tak minat kalau main pondok-pondok, mana kahwin-kahwin saya tak minat. Maklum sajalah. Kadang-kadang tu kita dipadankan dengan orang itu, dipadankan dengan orang ini. Jadi kalau dia orang main kahwin-kahwin, saya selalunya cari jalan main letup-letup. Main polisentri pun Saudara Ahmad Syuami waktu malam, bulan puasa. Kampung yang gelap gelita, tanpa api, tak ada bekalan air elektrik. Tetapi kita tahu jalan. Dulu kat kampung saya tu yang hebatnya tu Puan Salbiah Hajah sekarang. Nak tangkap dia punya seesa, dia punya lari tu mengalahkan Rabuan Pit. Punya laju. Saudara MRC Kedah, Datuk Pembodik PH. Apa benda saudara ni? Orang duk cerita main polisentri selalu bercakap pembodik Pakatan Harapan. Saya bukan pembodik, saya melihat realiti kehidupan. Saudara ABG MRG Kedah. Anda nak marah saya pasal apa? Anda mungkin orang Kedah ni penyokong PAS. Apa masalahnya? Anda mungkin Perikatan Nasional. Itu sembang malam. Saya begini saudara, untuk kita menyokong mana-mana parti yang anda rasa sesuai, sokonglah. Tapi tak perlulah dikatakan pembodik, penjilat, pengampu. Itu ayat-ayat yang bukannya sesuai untuk budaya kita. Saya nak marah buat apa? Anda sokong sesiapa pun, saya tak marah. Tapi berilah kebebasan pada saya untuk saya sokong siapa pun. Saya tak pernah berkata anda penjilat PAS ke, penjilat PBM ke, penjilat gerakan. Tak ada. Bagi kita mengamalkan sistem demokrasi untuk berfikiran terbuka. Malah nak layan lah saudara, tengah-tengah hari ni kita bercakap pasal mengenang masa silam. Saudara Ahmad Syuami dia kata, saya Datuk buat air mata saya meleleh teringat kawan-kawan sepermainan. Benar saudara Ahmad Syuami, tapi ramai kawan-kawan saya sudah tiada. Sebab itu saya berhasrat, ingat rasanya hari Sabtu ni saya pulang ke kampung sekejap. Kerana selalunya sebelum hadirnya bulan puasa, saya akan pergi melawat pusara ibu saya. Pusara ayah saya ada di Kedah, di Sungai Petani. Tapi untuk ibu saya di kampung. Dan di situ juga saya dapat melihat pusara abang saya, pusara nenek wan saya, atuk saya dan keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita. Sampai itu ramai kawan-kawan saya dah tak ada. Ada pun dalam tak 4-5 orang saja lagi saudara. Itu pun dah tak larat dah. Saya bila balik ke kampung, berjumpa dengan mereka, saya rasa belah simpati. Maklumlah kita ni nampak segar-bugar. Dan mereka bila jumpa saya, meh, aku nampak kau sihat lagi ya. Saya kata bukan sihat sebab saya rasa saya hidup kita ni mesti ceria selalu. Yalah, kamu duduk Kuala Lumpur. Bahasa orang Perak saudara. Saudara Jetmin dia kata dia menyokong saya kerana saya manusia yang berani berkata benar. Dia tak payah nak layan-layan mereka tu. Nak layan malam nanti. Saudara Ahmad Syuami jumpa saya di Kedah. Di mana Saudara Ahmad Syuami? Saya kalau ke Kedah tu saya balik, selalunya saya pergi ke Kampung Pinang dekat Jitra ataupun Sungai Petani. Keluarga saya, kakak-kakak saya, abang saya masih ada lagi di Sungai Petani. Dan selalu kalau pergi Sungai Petani, saya pergi melawat tanah kuburan. Astaghfirullahalazim. Dekat Sungai Lalang di Sungai Petani. Itu apa ini? Saudara Ahmad Syuami di Kulim ya. Saya dekat Sungai Lalang tu, dekat Sungai Lalang di Sungai Petani tu, di situlah tanah perkuburan ayahanda saya. Tapi saya balik ke Lumut. Itu kampung saya, Tegayu ni.
Terima kasih. Pula beruk hitam pula ni saudara. Betul lah Saudara Ahmad Syami tak jauh. Jadi bila kita balik dekat-dekat nak puasa, selalunya saya dalam seminggu, 2 minggu sebelum hadirnya bulan Ramadan, saya akan melawat pusara ibu saya. Memanglah waktu itu kita akan terkenangkan. Ibu dah tak ada. Jadi tengok pusara saya lah. Sebab itu saya mengharapkan anda, saudara Abdul Halim Majid, main konda-kondi. Betul? Itu main konda-kondi itu kadang-kadang bahaya juga saudara. Sebab kayu tu letak dalam lubang, ketuk, naik, baru ketuk. Dia macam main hoki sikit. Agak bahaya kadang-kadang kayu tu kena badan. Pun permainan yang saya tak minat. Konda-kondi ni, sebab saya ni sentimental saudara. Main guli, main getah, ataupun main kotak-kotak. Dan main pondok-pondok. Main pondok-pondok ni sebab dapat makan percuma. Jadi saya bila keadaan begitu, kita balik kampung, kita berjumpa dengan teman-teman lama. Kami selalu mengimbau masa silam. Tapi bila jumpa, mereka cakap, kau memanglah. Bila dekat-dekat bulan puasa ni, kau balik. Kau ni setan balik kampung ni, dia kata. Saya dulu saudara, memang nakal. Anak nakal saudara. Itulah anak nakal ni selalunya kreatif. Antaranya yang selalu saya ingat dalam bulan puasa, saya ingat lagi, dah tak ada pun sahabat saya tu. Nama dia Ahmad Syawal. Dia ni Ahmad Syawal ni cakap besar. Dia suka cakap besar. Kita selalu katakan bulan puasa ni masa musim kata orang tua-tua lah. Tahu Tok Ngah kata bulan puasa ni tak ada hantu. Hantu dikunci. Di musim bulan puasa ni tak ada. Boleh kita jalan tengah-tengah malam. Hantu tak ada, hantu galah tak ada, hantu langsir tak ada, penanggal tak ada, hantu raya tak ada. Setan semua dikunci oleh Tuhan, oleh malaikat. Jadi Mak Syawal ni cakap, aku kalau tak ada bulan puasa apa aku beranilah, dia kata. Aku takkan takut pada hantu. Saudara Mak Syawal balik negeri balik Segari. Jadi saya kata okey. Jadi malam tu selalunya 2-3 malam selepas puasa ni, bulan puasa ni selalu kita berjaga malam, berjaga sampai subuh. Sampai 2 pagi, 3 pagi, pesta pukul tabuh atau kerentung. Di kampung saya tu ada gendang besar, kita panggil tabuh. Kemudian ada yang buat daripada kayu tu panggil kerentung. Jadi kita pukul tabuh lah untuk tujuannya untuk membangunkan orang bersahur. Tapi nak suruh bersahur macam mana saudara? Pukul 2:30 pagi dah suruh dah main tabuh, berbom. Marahlah orang. Jadi berbalik pada cerita Mak Syawal tadi. Jadi selalunya kita akan tidur di masjid. Nantikan datangnya sebelum subuh untuk pukul kerantung, pukul gendang raya ni saudara. Jadi saya pun pakat-pakat dengan kawan-kawan kata okey tidur. Ajak Mak Syawal sekali, Mak Syawal kata Mak Syawal, arwah dia. Moga Allah menempatkan dia di kalangan orang-orang yang dikasihinya saudara. Jadi kita ramailah 5-6 orang tidur dekat masjid tu. Bila tengok semua kawan-kawan semua dah tidur, saya pun kejut yang lain. Saya kejut yang lain, Pozi, jalan, keluar. Semua saya suruh keluar daripada masjid tu. Kemudian saya tutup pintu masjid. Tinggal saya dengan Mak Syawal saja. Ini dia kata dia tak takut kan? Saudara Ahmad Syami, okey, kita jumpa malam nanti. Jadi saya pun ambil dekat mimbar tu, ada jubah yang dipakai oleh imam. Bila dia baca khutbah pada hari Jumaat, saya ambil jubah, saya pun ambil dia punya cokma kayu tu. Saudara, pakai dalam gelap ni saudara. Dengan pakai begitu, berjubah. Sahabat saya ni, Mak Syawal masih tidur lagi. Saya pun ketuk. Jadi bertiaga. Kawan-kawan semua tak ada, dah keluar dah. Pintu bilik, pintu masjid semua dah ditutup. Tingkap-tingkap semua dah tutup. Tinggal berdua saja, kita pun ketuk. Bila terjaga saja, kita bercakap, Ma Rabbuka. Dia tengok saya tu. Mak, dia kata menjerit, dia lari, dia langgar pintu, gedabum. Melanggar pintu ni, gedabum, melanggar. Akhirnya lari keluar. Bila keluar, saya kejar lah. Saya pakai lagi dengan jubah saja. Dengan kayu cokmang tu. Jalan kampung, kita tahulah dia nak balik rumah dia kalau belah darat tu. Ada jalan pintas kiri kanan. Dia lari dekat situ, saya masuk jalan pintas. Bila sampai dekat simpang tu, saya dekat situ, tunggu. dengan cokmang dan jubah. Bila sampai depan saya, kita cakap, Ma Rabbuka. Mak, mati aku, Mak. Sepanjang malam itu, saudara, kita menyakat, orang panggil menyakat Mak Syawal. Demam seminggu sahabat saya tu, sahabat. Arwah Mak Syawal, demam seminggu. Sebab dia suka cakap besar. Bila cakap besar dengan saya, memanglah saya akan
uji dia, betul-betul berani. Dia, siapa berani secara tengah-tengah malam, buta, gelap gelita, tengok satu orang pakai dengan cok kemar, dengan pakai jubahnya, tutup putih. Saya ingat, anda juga pun lari tengah malam. Tapi begitulah keadaan zaman silam saya. Cik Siti. Itu kisah kehidupan saya masa silam. Dan saya tak suka kalau orang mencabar. Kalau orang cabar saja, bagi saya kena. Sebab tu orang kata, kau mau nak sembang dengan si Amir. Orang kampung panggil si Amir. Jangan dengan si Amir, kau dengarnya nanti. Kau mau cabar dia, nanya kamu. Bayangkanlah saudara. Kalau petang-petang, selalunya kita akan bercakap, malam ni nak makan apa? Selalu musim buah-buahan, bila datang bulan puasa. Kemudian ada kawan-kawan saya tu, ayah dia buat kebun rambutan. Itu Fahmi. Saya ingat dia kawan saya kat mana dia sekarang. Dia kerja kat Petronas, tak silap saya. Jadi, bukan orang lain kampung tu, Pak Ngah, Pak Cu, Pak Lang. Jadi kebun rambutan. Jadi petang-petang tu kita pun bercerita nak makan apa malam. Sementara nak tunggu pukul tabuh ataupun pukul kerantung tu, sembang. Fahmi ni ada. Macam-macam lah orang ni kata jangan begitu ni. Lepas tu lah kali Fahmi kata, alah, dia kata apalah kau orang ni. Kalau betul-betul malam-malam kita makan buah rambutan lah. Bila Fahmi cakap makan buah rambutan, setuju. Dia ambil rambutan mana? Fahmi, bawalah satu tangkai rambutan, pergi ambil hutan kat kebun bapak kamu. Jawabnya kawan-kawan 5-6 orang ni, pergi ke bapak dia, potong satu dahan buah rambutan, bawa ke tepi laut tu, tepi pantai, makan rambutan lah kita malam tu. Jadi semua kawan-kawan saya kata, kalau rumah dia tu ada nanas, jangan cerita malam tu nak makan nanas. Ada kawan saya nama dia Pozi. Mak dia ini tuan panggil nanas. Tok Nek Dinah. Memang dia punya nanas sedap, besar, manis. Jadi kadang-kadang sebelum lebih macam ni lah, dalam pukul 7, pukul 8 malam, sebelum maghrib ataupun selepas maghrib, kita bercerita, malam ni kita nak makan apa ya? Pozi kata, malam ni kita apa lagi? Aku dah lama ni rasa nak makan buah nanas. Alamak, dia kata, depan si Amir aku cakap, habis. Kita okey Pozi, malam ni kita makan nanas, kita ambil dekat kebun belakang Telaga Balai. Ada satu perigi tu, kita bagi Telaga Balai. Dia kata, itu nenek mak aku. Nak buat macam mana? Demi persahabatan. Dia berkorban lah. So, Pozi ni terpaksa ambil nanas mak dia, saudara. Saya sebuah kebesaran. Cerita Datuk sama dengan saya. Begitulah, saudara. Jadi, saudara Neon Saad, curi ayam, meal dia bihun. Tak, sekali tak. Kita orang tak ada. Curi tu bukan curi untuk yalah saya macam cerita Pozi tu lah. Pozi, demi persahabatan, malam ni kami nak makan nanas. Belakang Telaga Nanas tu, tadi saya nampak aku nampak dia nanas dah besar dah. Itu mak aku punya. Saya kata, yalah, kawan-kawan nak makan nanas, pergilah ambil. Lepaslah dia ambil, demi persahabatan. Besok heboh satu kampung. Nanas Nenek Dinah hilang sebutir yang dah masak. Aduh, hai. Begitulah dulu, saudara. Kalau saya balik kampung sekarang ni pun semua kawan-kawan, Syamil dah balik. Tak tahulah. Kadang-kadang tu panggil kawan. Sekarang dah tak ada lah. Yang seusia dengan saya tinggal dalam 4-5 orang aja. Kadang-kadang panggil kawan-kawan tu nakal. Waktu muda-muda, usia dalam 12 tahun, 15 tahun. Saudara tak tahu tempat lain nak mana, kita main truk. Main truk tu main judi, saudara. 5 sen, 10 sen apa semua main. Saya kata syaratnya bulan puasa ni kita main bawah surau. Kita tahu bawah surau. Bawah surau tu dia masjid, depan masjid, sebelah tempat ini kolah untuk kita ambil air semayang, ada surau. Surau ni tempat ini ustaz-ustaz ataupun tok-tok guru datang mengajar wanita-wanita kampung saya tu untuk ilmu agama. Pergi surau. Surau kayu, bawahnya tu saudara, diletaklah tempat mandi jenazah. Jadi saya kata, anak-anak kecil mereka tak perasan. Mereka tak perasan bahawa ni malam ni memang diorang kena. Jadi kita perlu duduk kat situ, ini bentang tikar, kita ambil tikar daripada masjid tu, duduklah main. Kawan saya nama dia Johan. Johan ni lah saya punya assistant. Sambil main apa semua, kalah 20 sen. Johan pun kalah. Kawan saya ni menang.
Dia dapat menang RM1, ada yang menang RM2. Kawan-kawan ni, ada 5-6 orang. Johan, macam mana Johan? Kalah bang. Saya kata, Johan, kau tak perasan ke Johan? Apa dia? Kita bercerita lah, cerita pasal hantu semua. Ini masjid. Lepas tu saya kenit je. Alah bang, dia kata, ini tempat mandi mayat. Ya ke? Boom lagi. Berterabu kawan-kawan. Tinggal habis semua duit tu. Itulah keadaan kecil-kecil saya. Saya ram-ram daripada Rompin hadir. Cuaca agak baik hari ni. Katanya Agung kita turun ke Rompin melawat mangsa banjir. Alhamdulillah. Saudara Zamari Yusof, saudara Nur Aisyah, salam warga Cinta Damai. Begitulah saudara, bila kita mengimbau masa silam. Jadi saya ni dulu, saudara, bukanlah kalangan anak-anak kecil yang boleh dicabar. Sampai ketua ni lah, kalau saudara cabar saya, memang kena lah dengan saya, saudara. Memang saya balon habis. Tapi bukanlah balon dengan fizikal, saudara, dengan kata-kata. Sebab bagi saya, hidup kita ini, kita melalui perjalanan yang terlalu panjang. Jauh perjalanan kita, saudara. Hari ini usia saya sudah 67 tahun. Artinya, tapi saya masih dapat mengimbau, mengingati. Saudara Hajah comel-comel, dia kata, teringat adik merokok guna surat khabar. Kita kalau isap rokok dulu bukan guna surat khabar, rokok lipah. Memang dari kecil, dalam umur dalam 10 tahun dah isap rokok dah. Tapi daun nipah tu digulung. Tembakau apa, Jawa. Isap rokok, tembakau Jawa. Asap keluar berbunga-bunga. Duhai adinda, abang nak bertanya, adik sini sudahkah yang punya? Alhamdulillah caranya. Saudara Raja Syahdiana, Pak Amir biasa tak budaya beduk? Biasalah. Itu budaya itu panggil, di belah Kedah dia panggil gendang raya. Di negeri kampung saya panggil tabuh. Mungkin di apa Melaka dia panggil beduk. Saudara. Itulah keadaan saudara. Jadi kita kecil-kecil ni nakal. Tapi bukanlah nakal yang bukan-bukan. Isap rokok, kita rokok lah. Isap rokok tembakau Cina. Asap keluar berbunga-bunga. Isap rokok tembakau Cina. Asap keluar berbunga-bunga. Duhai adik abang bertanya, hati adikku adakah yang punya? Alah, takkanlah kita pun orang tak. Siapalah kita ni? Balasan daripada wanita ataupun gadis yang kita tanya itu. Itulah dulu, muda-muda dulu. Puan Nurul Asyad, isteri saya kebanyakannya orang Kuala Lumpur. Isteri ramai, saudara. Isteri saya. Jadi dalam keadaan sekarang ni, saudara, bila kita bertanya begitu, anak-anak gadis itu malu. Anak gadis kampung. Nama lagi anak dari kampung. Dulu kecil kita panggil mengorat. Kalau mengorat begitulah gayanya. Dan anak gadis ni, bila dia nak membalas kita punya persoalan, apakah adik ni ada yang punya, dia akan tulis surat pada kita. Surat itu nanti akan diletakkan di bawah tempurung dan dia bagi tahu, janganlah lupa lalu kat rumah kita tu ada penyimpan ampai kain. Bawah ampai kain tu ada tempurung tahu katanya. Dia lalu. Kita faham itu signal kita waktu muda-muda dulu saya. Itulah saya kisah hidup zaman kita yang silam. Masa terlalu pantas berlalu. Dan sebab itu saya kata harus kita menyantuni sahabat. Saudara Raja Syahdiana masuk kenduri Kasitah bawa lagu Kawin-Kawin Ahmadi Hassan. Betul. Itu kalau Ahmadi Hassan dah zaman terkemudian. Zaman saya dulu kita kalau majlis kawin-kawin dulu ada Gazal Parti. Gazal Parti yang diundang daripada Pulau Pinang. Gazal Parti Kepala Batas, ada penarinya. Tapi nak buat macam mana? Saudara masuk lewat. Saya untuk siri gembang-gembang cerita begini, saya tak nak panjang-panjang. Nanti anda jemung. Saudara. Jadi apa yang saya dapat lakukan dalam saat-saat begini, kita bercerita, kita mengimbau masa silam. Usia kita semakin tua. Yang anak-anak muda pun semua semakin dewasa. Cuma saya minta satu sajalah. Secara jujurnya sebagai warga yang dewasa, yang dah tua. Warga emas, saya merayu pada anak-anak kita. Yang baru kenal arti politik. Kalaulah anda mau menyokong mana-mana parti pun, sokonglah. Saya tak marah. Tetapi jangan kita menghina orang lain. Kerana dalam kita beragama pun saudara, baginda Rasulullah SAW selalu mengatakan, jangan kamu memperkecilkan sembahan. Sembahan itu mana orang dulu-dulu ni kan dia ni apa-apa selain agama Islam banyak lagi agama yang lain. Sembahan mereka. Kerana nanti mereka juga akan memperkecilkan sembahan kita. Jadi artinya
Jangan kamu menista parti orang lain, kerana orang juga akan menista parti kamu. Kita dalam politik carilah kedamaian. Sebab tu saya katakan, kita adalah warga cinta damai. Lini Syahrizal, dia dari dari Parti Perikatan Nasional. Tak apa Lini, tak ada masalah. Silakan teruskanlah perjuangan anda. Asalkan semua parti itu baik. Cuma yang tak baiknya saudara pemimpinnya. Saya dah cakap terus terang, UMNO pun dia dah. Itu keadaannya. Bagi saya, Big Sam, try to discover Islam and judge it later by yourself. Please don't die before you do this. Sebab saya bersyukur pada Allah SWT kerana saya dapat berpeluang menjadi warga jurnalis. Jadi orang wartawan ni pertama kena banyak membaca, kedua kita banyak berkawan dengan orang dan kita berpeluang untuk melihat negara-negara di dunia. Kita tahu macam mana budayanya antara Thailand dengan Vietnam, dengan Kamboja ataupun negara Rohingya. Naik ke atas sikit lagi, saudara, negara China, sebelahnya tu ada pula lagi Taiwan. Kemudian di selatan di Korea, ada Korea Utara, Korea Selatan. Saya berpeluang melihat kehidupan mereka. Pergi ke China, bagaimana warga Cina-nya. Jadi kalau orang bercerita pada saya dapat menyantuni. Sebab Alhamdulillah, syukur Allah SWT, saya sampai ke Shanghai. Melihat bagaimana sibuknya kota Shanghai itu. Ia tak nampak, dilihat dari bawah sebab dia memang banyak bangunan. Dia kena naik bangunan, dia panggil radio capital. Itu satu bangunan, dia bulat dia bentuknya. Kita naik macam kita naik menara KL lah. Baru kita nampak sungai Shanghai tu. Saya geleng kepala saudara melihat jam macam traffic jam saudara, kapal-kapal yang sedang berlabuh yang akan keluar dari pelabuhan di Shanghai itu membawa segala produknya. Sebab Shanghai adalah kota tempat perusahaan. Begitu juga saya pergi ke Guangzhou. Bila saya pergi ke Guangzhou adalah kota mempamerkan produk-produk yang dihasilkan dari seluruh negara China. Saudara nak tengok pameran di Guangzhou tu selalunya bulan September, saudara. Di situlah saya geleng kepala, saudara. Terpaksa naik kereta. Jauhnya macam daripada, kalau di Kuala Lumpur ni, macam daripada stadium mereka sampai ke KLCC. Punya jauhnya, saudara. Nak berjalan kaki tak mampu. Dan di situ dipamerkan semua produk-produk. Baru saya tahu baju, t-shirt yang kita pakai sini harganya RM2 je. Nilai di sana lah. Tapi tak boleh beli selai-selai, kena beli satu kontainer. Itu di Guangzhou. Alhamdulillah saya berpeluang bertandang ke Forbidden City di kota Beijing. Saya melihat bagaimana besarnya, tersegamnya istana raja dahulu. Pintunya pun saudara, tebal pintunya sedepa. Tebal saudara, bukan besar. Tebalnya sedepa kita dan dia punya besarnya tu tak silap saya lebih kurang dalam 4-5 meter. Tingginya pun lebih kurang dalam 5-6 meter. Punya tebal, tinggi. Sebab saya fikir macam mana cara dia nak menutup pintu istana tu. Rupanya betul lah. Dia terpaksa menggunakan pekerja ataupun pekerja istana sekurang-kurangnya 10 orang untuk menutup dan membuka pintu. Dan sekeping. Jadi saya fikir mesti pokok yang ditarah untuk menjadikan pintu itu daripada pokok yang besar. Saya geleng kepala. Dan paling penting sekali saya melihat dekat Forbidden City itu ada lebih kurang dalam 200 pondok. Pondok-pondok kecil di bawah bambu, bawah pokok buluh. Di situlah tempatnya dulu kononnya untuk menyimpan gundik-gundik diraja. Jadi Maharaja Jina dulu banyak gundik. Kabarnya sampai satu ketika dia ada 3,500 gundik. Saya kata kalau 3,500 gundik tu macam manalah. Kalau hari pertama dia bersama gundik A, nak round 3,500 tu, saya rasa sampai mati pun dah selesai. Baru dapat bertemu balik gundik pertama yang ditemuinya. Itulah hebatnya dulu. Jadi saya dapat melihat saya berpeluang pergi ke Azerbaijan, pergi juga ke Libya, melihat macam mana kehidupan di Libya, macam mana di kota Paris. Saya pergi ke Palermo. Saya suka Palermo sebab ada aiskrim. Aiskrim yang tersedap di dunia yang pernah saya rasa adalah di Palermo. Daripada Napoli kena naik kapal menyeberang. Jaraknya macam daripada Kuala Kedah ke Pulau Langkawi. Palermo itu adalah pulau apa nama pulau ni? Itu memang pulau tempat para mafia. Tapi kotanya dipanggil Palermo.
Bahasanya mereka tak reti cakap. Dia boleh bercakap Inggeris tapi tak mahu bercakap Inggeris. Jadi saudara kena bercakap dalam bahasa Melayu je lah. Jangan saya maki hamun je lah. Mak kau ni apa semua aku nak makan tak ada. Dia baru dia menghormati kita. Baru dia tanya, you speak Malay? Aku cakap Melayu lah bangang. Macam itulah kita cakap kan. Jadi dia akan balas. I can understand, can you speak English? Baru dia menghormati kita. Begitu juga sama ada orang Itali maupun orang Perancis. Mereka menghormati bahasa mereka. Kalau saudara pergi ke Perancis, pergi ke kota Paris, jangan menawar satu barang tu kalau kita nak beli. Contohnya pergi ke Menara Eiffel Tower tu, ada dia punya kedai-kedai. Kalau boleh saudara cakap, can I buy this? Can I get this? Jawabnya untuk cenderamata mata pun setelah hati sampai RM20, $30, $30 pound. Itu kalau kita menggunakan mata wang Inggeris dan berbahasa Inggeris. Yang terbaik saudara, kita pakai lira lah. Lira tu tinggi nilainya. Kita beli macam tu. Jangan risau saudara, cakaplah apa pun. Dia tak faham. Tapi jangan di Jerman. Kadang sekali tu saya dekat Frankfurt. Sebab saya pergi ke Paris apa semua, cakap, bengong aku nak bercakap ni, aku nak makan ni, nak beli apa semua. Baru datang, can you speak Malay? Baru kita cakap Inggeris, baru dia menghormati kita. Artinya dia kata orang ni ada jati dirinya. Tapi kalau saudara pergi ke Jerman, jangan pula saudara kalau saudara pergi ke Göttingen, nama tempat tu. Dia kawasan universiti dekat Göttingen di Jerman, dekat dengan Frankfurt. Jangan buat perangai itu saudara. Sebab kita mungok, kita macam mongot lah. Masuk ke restoran itu, haram jadah benda aku nak makan ni. Mahal pula tu. Orang sini ni. Apalah aku nak makan? Kononnya kita menghormati bahasa kita. Dia akan jawab, saudara mau makan apa ya? Orang Jerman banyak boleh berbahasa Melayu. Okey saudara, kita jumpa lagi besok. Kita merapu lagi. Siri ini siri mengimbau masa silam. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wa hidayah. Walhamdulillahirabbil alamin.